Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kelas. Video kali ini saya akan terangkan satu topik yang ke-7 iaitu Kirchhoff's rule. So you have to state and describe Kirchhoff's rule and use Kirchhoff's rule. Ini ada saintis yang bernama, tak salah saya, Gustav Kirchhoff yang telah mengkaji tentang, yang telah menjumpai Kirchhoff's rule ni. Atau mengkaji tentang current dan voltage dalam circuit. So sebelum ni kita telah menggunakan Ohm's Law. Ohm's Law ni untuk simple circuit. Simple circuit yang mempunyai satu bateri sahaja, dan beberapa resistor. Kirchhoff's rule ni digunakan untuk menentukan current dan voltage untuk circuit yang agak kompleks, iaitu yang mempunyai beberapa nilai bateri. Bukan nilai, beberapa bateri dan junction. Dan ada junction. So kita akan apply Kirchhoff's rule. Kirchhoff's rule ni ada dua. So saya akan terangkan Kirchhoff's rule yang pertama atau dikenali sebagai Kirchhoff's current law. Apa itu Kirchhoff's current law? Kirchhoff's current law, the sum of currents entering any junctions in a circuit must equal to the sum of the current leaving that junction. Ataupun kita boleh tulis sebagai at any junction, total current in, summation of current in akan sama dengan summation of current out. So Kirchhoff's first rule ni, dia adalah conservation of charge. So maksudnya charge yang mengalir dalam satu junction, yang masuk dalam satu junction adalah sama dengan charge yang keluar daripada junction tersebut. Daripada charge, maksudnya daripada charge ni kita akan dapat sama dengan current kan. So total current in akan sama dengan total current out. Kita lihat kat sini ada satu junction. Junction ni macam simpang lah, simpang 3. So ni adalah junction A. Junction A ni kita lihat daripada formula Kirchhoff's first rule ni, total current in, kalau kita lihat kat sini, yang masuk dekat junction A ni adalah I1 dan I2. Jadi kita tambahkan sahaja I1 dan I2. Yang keluar daripada junction A ni adalah I3. So kita gunakan formula ni, I1 tambah I2 sebab dia masuk sama dengan I3. Untuk junction B ni pula, yang masuk adalah I3 dan I2. So tambahkan sahaja I3 dan I2. Yang keluar adalah I1. Jadi I3 tambah I2 sama dengan I1. So contoh kalau kita bagi value, I3 bernilai 7 ampere. I1 5 ampere. So secara logiknya nilai I2 ni akan jadi berapa? So dia akan jadi 2 ampere. Sebab saya tambah di antara I2 dan I1 yang masuk ni akan sama dengan current yang keluar. So kita lihat pula Kirchhoff's voltage law. Tadi adalah Kirchhoff's current law. Voltage law ni mengatakan bahawa in a series circuit, the total voltage supply by the source must equal to the total voltage used by all the loads in the path. Dia adalah conservation of energy. So bermaksud, kalau kita ada bateri kat sini, total energy supplied by the battery adalah sama dengan total voltage drop across all the resistor. Sebenarnya total energy yang disebutkan ni sebanyak 10 volt ni akan sama dengan hasil tambah voltage drop across the resistor. Jadi kalau sini 5 tambah 2 tambah 3 akan dapat 10 volt. So energy tu tak loss. Dia adalah conserve. Kita akan lihat second Kirchhoff's rule. In any loop, the sum of EMF is equal to the sum of the products of current and resistance. Ataupun kita boleh tulis sebagai at a closed loop. Closed loop tu maksudnya circuit yang tertutup macam ni. So total EMF ataupun summation EMF adalah sama dengan summation of IR. Summation IR ni adalah yang voltage drop across resistor. So untuk menggunakan Kirchhoff's second rule ni, ada beberapa sign convention yang perlu kita patuhi. Yang pertama untuk EMF. EMF ni adalah bateri. Bateri. Ni terminal negatif positif. Direction EMF from negative terminal to the positive terminal. So direction dia ke arah kanan. So kalau kita lukis direction loop ke kanan, and then direction loop ni sama dengan direction EMF. So nilai EMF tu akan jadi positif. Tetapi kalau direction loop opposite direction dengan EMF, so nilai dia negatif. Sebab direction EMF ni daripada
negatif ke positif terminal. Okey, sebab ni dengan ni terbalik kan. So direction EMF ke kiri. So dia akan jadi negatif sebab direction loop dengan EMF tak sama. Okey, untuk product of IR, okey, IR adalah current across resistor. Okey, direction of loop ni sama dengan direction current. So akan dapat nilai dia positif. Kalau direction current ni opposite direction dengan loop, so nilai IR tu akan jadi negatif. Okey? Okey, kat sini saya telah tulis step. Okey, saya dah tulis step untuk apply Kirchhoff's rule ni. Okey, pertama sekali you have to draw direction of EMF. Direction EMF daripada negative to positive. So, kita lukis dulu direction EMF dekat circuit ni. Okey, circuit ni ada berapa EMF? 1, 2, 3. Ada 3 EMF kat sini. Kita lukis dulu direction EMF. Okey, untuk EMF yang pertama, so ni negatif, ni positif, direction dia ke kiri. EMF 2, negatif, positif, direction dia ke kanan. Kita boleh lukis atas ataupun bawah. EMF 3 pula, negatif, positif, direction dia ke kanan. Ataupun kita lukis ke atas ni ke arah kanan. Okay, the second one, we have to label the junction. Okay, junction kat sini ada 2. Iaitu A dan D. Okay, junction ni adalah macam simpang 3. Simpang 3 kan? Simpang 3. Okay, itu adalah junction. Kalau point F, E, C dan D ni bukan junction. Sebab dia tak ada simpang. Dia macam seleko. So, dia bukan junction. So, junction tu adalah dekat A dan D. So, saya labelkan warna merah lah. Kita labelkan. Okay, and then the third one is identify current for each resistor or branch. Maksudnya kita kena tentukan current yang lalu dekat resistor atau branch. Okey, branch tu apa? Branch tu adalah macam ni laluan yang dalam current. Satu wire ni lah. Okey, ni adalah branch yang pertama, ni branch kedua, ni branch yang ketiga. So maksudnya current lalu dalam satu wire yang sama. Jadi saya akan lukis ataupun saya highlightkan. Saya akan highlightkan branch yang pertama untuk current yang pertama. Current 1. Kita labelkanlah current 1. Untuk label current 1, kita ikut direction bagi EMF. Direction EMF. Ataupun current kan flow from positive to negative. So, ni adalah I1. 1, sini I1. Laluan yang sama, ini adalah I1. Yang lalu dekat resistor 1 adalah I1. And then kita buat pula untuk branch yang kedua. Kita buat pula untuk branch yang kedua. Branch yang kedua ni kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni. Branch yang kedua. Sama juga. Saya nak keluar daripada positive terminal. Ni adalah I2. I2 lalu dekat R2. Sini I2. Branch yang ketiga kat bawah ni. Branch yang ketiga di bawah sini. Saya labelkan warna biru pula. And then lukis current. Current pun saya keluar daripada positif ni. Kita labelkan sebagai I3. I3. So, sini yang lalu dekat R3 adalah I3. So, kalau awak lihat kat sini, current I1 macam ni. Dia adalah anti-clockwise. I2 ke kanan. I3, ini laluan I3. Lepas kita identify current, baru kita draw the direction of loop. Direction of loop ni, kita sendiri lukis sama ada nak clockwise ke anti-clockwise. Kita lukis dekat dalam loop ni. Loop pertama, kita lukis dekat atas ni. Kita lukis loop. Yang pertama, ni loop kedua. Loop kedua. Saya ingat sikit tak apa. So untuk direction loop ni, saya nak ikut direction bagi current dan EMF ni. Jadi saya lukis anti-clockwise. And then untuk loop yang kedua, loop yang kedua ni, saya akan lukis ikut direction EMF atas ni.
So, dia akan jadi clockwise. Nanti kita tulislah ni ada loop 1, loop 2. Okay, and then baru dah kita boleh apply Kirchhoff's law. Okay, kita apply Kirchhoff's law. Total current in is equal to total current out. Okay, kita tengok dekat junction D. At junction D. Okay, total I in yang mana satu? Okay, I1 masuk, I2 dan I3 keluar. Jadi I1 akan jadi positif. Yang masuk, okay. Yang keluar adalah I2 dan I3. Kita dapat equation pertama. Okay. Kalau kita nak ambil at point A, boleh juga kat point A ni. Okay, masuk junction A ni. So, I yang masuk adalah I2 dan I3. So, kita tambahkan saja I2 dan I3. Yang keluar adalah I1. Jadi, I yang masuk adalah I2 tambah I3. Yang keluar adalah I1. So, sebenarnya kita akan dapat equation yang sama. I1 is equal to I2 tambah I3. So, ini akan jadi equation yang pertama. Okay. Okay, so kita akan apply Kirchhoff's second law. Okay, Kirchhoff's second law tadi kita dah lukis branch ni kan, ataupun current untuk I1. Okay, ini current I2. Okay, so ini adalah I2. Ini adalah I1. Okay. Jadi, saya dah keluarkan loop ini. Okay, menjadi kat sini. Okay, loop yang kat sini. Sama je. Saya keluarkan kat sini. Jadi, kita apply Kirchhoff's second law. Total EMF sama dengan total ataupun summation IR. Okay, jadi kita hanya consider loop bahagian atas ni sahaja. Okay, so sekarang kita lihat EMF 1 dan 2. Maksudnya dekat loop 1 ni ada 2 EMF, iaitu EMF 1 dan 2. Jadi kita lihat direction EMF dengan loop sama. So EMF 1 positif, EMF 2 pun sama arah dengan loop. So dia akan jadi positif. Jadi E1 tambah EMF 2 is equal to IR pula. Kita lihat IR. Okay, IR. Okay, kita ada 2 R kat sini. R1 atas, R2 bawah. Jadi I1 sama arah dengan loop. So positif. I2 pun sama arah dengan loop. So akan jadi positif juga. Jadi I1 R1 tambah I2 R2. So ini adalah equation yang kedua. Okey, kita lihat pula loop yang kedua yang bawah tadi. Okey, loop kedua. Okey, loop kedua. Yang ni laluan I2, laluan I3 ada di bawah sini tadi. Okey, so maksudnya saya jadikan loop ni ke sinilah. Maksudnya kita consider loop di bawah ni sahaja. Okey, and then kita apply lah. Kirchhoff's second law, total EMF sama dengan total IR. Jadi kat sini ada berapa EMF? So ada 2 EMF juga. EMF 2 dan EMF 3. Okey, kita lihat kat sini. EMF 2. EMF 2 ni sama arah dengan loop. So dia positif. Tetapi EMF 3 tak sama arah dengan loop. So dia akan jadi negatif. Jadi EMF 2 positif, 3 negatif. Okay, and then total IR pula. Total IR pula ada 2 R kat sini. Jadi kita consider loop atas. Direction loop dengan current sama. So I2, R2 akan jadi positif. Okay, kita lihat kat bawah pula. I3 ke kanan, loop ke kiri. So dia akan jadi negatif kat sini. So maksudnya I2, R2 positif. I3, R3 negatif. Kenapa? Sebab direction current 3 dengan loop tak sama. So dapatlah equation yang ketiga. Okay. Okay, so equation ketiga. So sebenarnya daripada equation 1, 2, 3 ni kita dah boleh selesaikan gunakan simultaneous equation ataupun kita gunakan calculator saintifik. Okay, so sebenarnya kita boleh
consider loop yang besar ni. Okay, keseluruhan loop ni maksudnya saya dah bawa ke sini. Okay, maksudnya kat sini I1, kat sini I1, ni I1, and then yang kat sini adalah I3. Ni I3. So maksudnya tadi kalau kita buat dia punya branch tu. Okay, yang kat atas tadi warna pink kan? Ni I1. Okay, kat bawah. So I2 tak lalu. So bawah ni I3. So dia tak lalu dekat branch yang tengah-tengah ni. Kita consider kat luar ni saja. Okay, dia lalu dekat I1 dan I3. Jadi kita gunakan second law lagi. Total EMF sama dengan total IR. Okay, jadi EMF yang ada kat sini EMF 1. Okay, sama arah dengan loop, so positif. EMF 3 tak sama arah juga dengan loop, so positif. Jadi E1 positif tambah EMF 3. Okay, so kita consider pula current dengan resistance. I1 dengan R1 sama arah positif. Okay, sebab sini tak ada resistance, tak payah. Okay, and then I3 dengan R3 pun sama arah, so positif. So I1 R1 tambah I3 R3. Okay. Okay, so ini untuk loop yang ketiga ni sebenarnya. Ini kalau daripada loop 1, loop 2 ni kita dapat jawapan, so kita boleh gunakan loop yang ketiga. Okay, bila kita dah selesaikan, kita akan dapati current tu boleh jadi positif, boleh jadi nilai negatif. Okay, so negatif tu bermaksud bukan nilai current tu negatif. Negatif bermaksud direction of the actual current is opposite to the direction of current run. So maksudnya kita salah lukis current. Current yang sebenarnya tak sama dengan current yang kita lukis dekat lita. Okay. Okay, next video saya akan terangkan calculation lah. Okay, yang ada nombor. Okay.